Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma yassir lana fi umurina fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa yassir wa la tu'assir bi tamimil khair ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baik tuan-tuan bapa mati Allah Subhanahu wa taala, terus kepada buku ni kita tak nak buang masa, terus kepada tutup point, dan saya cuba berazam hari ini habiskan terus bab yang terakhir pada bahagian yang pertama. Kerana bila kita perhatikan buku Wanita Dalam Syurga ini, bahagian pertama lebih kepada mindset kita, kefahaman kita, apa yang kita faham, apa yang perlu ada pemikiran kita berkaitan dengan wanita. Dan itulah sebenarnya menjadi kekuatan kepada wanita untuk terus memahami berkaitan dengan fiqh wanita. Kalau tak silap dimaklumkan muka surat 36, betul? Bab yang ketiga, betul ya? Jadi bab yang tadi pada bahagian yang pertama, bahagian pertama lebih kepada kefahaman, mindset atau prinsip yang perlu ada pada seorang wanita. Di mana dalam bab yang ketiga ini, ya, fungsi wanita dalam keluarga dan masyarakat. Jadi tajuk ini ataupun perkara ini bukan satu perkara yang sangat penting, yang sangat asas, perlu difahami oleh seorang wanita. Sebab itulah dalam pepatah Melayu kita pun biasa dengarkan, tangan yang menggoncang buayan boleh menggoncang dunia. Dua perkara, menggoncang yang baik dan menggoncang yang tidak baik. Jadi kita sebagai muslimah yang Allah Subhanahu wa taala pilih kepada kita, diharapkan kita menjadi batu bata ataupun elemen-elemen, unsur-unsur yang membawa kebaikan di dalam masyarakat. Saya nak buat contoh yang mudah, yang jauh lah. Tengok kat Sarawak tu kan, itu satu contoh yang hidup depan mati kita kan. Kita hargai dia, bukan nak lambung dia, tidak ada Sarawak. Tapi itu bagaimana melihat, ya, apabila seorang wanita mempunyai kefahaman yang jelas tentang fungsi dan peranan dia dalam masyarakat dan keluarga. Keluarga tidak diabaikan, keluarga diberikan penumpuan dikti yang sama, berperanan dalam masyarakat. Akhirnya majlis ilmu yang menjadi nadi kepada kehidupan beragama itu dapat dilaksanakan. Kalau tidak, orang yang tidak punya kepimpinan, tidak mempunyai matlamat yang jelas ada tujuannya, dia sebagai wanita itu bagaimana, apa yang dihadapi, apa yang dialami, hanyalah sering kita rasa apa? Mengeluh. Kenapa aku lah macam ni? Kenapalah sakit je? Kenapalah tak dapat itu? Kenapalah suami aku macam ni? Kenapalah nasib? Kenapa dan menyalahkan orang lain. Jadi sikap inilah yang akan melemahkan diri seseorang, diri kita sendiri, masyarakat dan negara. Sedangkan masyarakat, fungsi dalam masyarakat, fungsi wanita adalah sangat besar, sama daripada keluarga ataupun dalam masyarakat. Sebab itulah tuan-tuan puan, ya, saya Ustazah sebelum ni yang memang banyak memberikan pengisian, tapi lebih fokus kepada keluarga. Ya, kenapa? Kerana keluarga itulah yang menjadi nadi kepada masyarakat. Kalau keluarga tu baik, ya, insya-Allah individu dalam keluarga itu juga menjadi baik dan cemerlang. Jadi individu ataupun sebuah keluarga itu baik dan cemerlang, akhirnya masyarakat pun kurang masalah kan. Bila keluarga tak ada masalah, apa impaknya pada masyarakat dan negara? Maka negara dalam keadaan aman dan damai. Ya, dan satu statistik, satu kajian menunjukkan bahawasanya banyak kes-kes masalah remaja, masalah masyarakat yang terlibat dengan dadah di mana? Masyarakat yang keluarganya kurang baik, suami isteri bercerai ataupun ada masalah, bergaduh depan anak-anak, tidak fokus, tidak memberikan penumpuan kepada perkembangan anak-anak, belum dilihat lagi tentang kemahiran keibubapaan, bagaimana nak mendidik anak-anak, kemahiran berkomunikasi, kemahiran mengawal emosi, macam-macam yang perlu ada pada wanita untuk menjadi dia hebat. Akhirnya bila dia tidak berperanan, maka kita dapat melihat apa yang berlaku dalam masyarakat kita, berbagai masalah. Kuncinya mana? Daripada keluarga. Dan nadi keluarga itu siapa?
Lagi ke perempuan? Wanita. Suami ada, betul. Tetapi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ini biasa kepimpinan. Kalau kita lihat konsep kepimpinan, dia melibatkan kepada dasar, polisi, keputusan dan sebagainya. Tetapi segi pelaksanaan, adakah pemimpin yang buat? Dia ada jentera sebuah kepimpinan, ada jawatan kuasa. Maka di rumah, dalam keluarga, maka jentera yang akan melaksanakan agenda keluarga adalah yang pertama isteri, yang kedua anak. Jadi sebab itu dia perlu ada kepimpinan lelaki yang akan membawa kepada wanita ke martabat yang tinggi. Akhirnya wanita inilah yang akan memberikan impak yang besar di dalam masyarakat. Betul tuan-tuan, kalau kita tengok dalam buku tu, dalam buku surat yang terakhir kan, bagaimana seorang wanita itu dilindungi oleh 5 lelaki. Wanita itu menjadi hebat sebab ada lelaki. Jadi wanita jadi seorang-seorang tak jadi. Dia tak boleh. Ya. Dan maaf, saya sebut lagi kat Salwa. Kalau Haji Kamarudin tak bagi, ya, dia beraktiviti kat luar, tak support dia, dia tak boleh. Dia stres je kat rumah. Memang dia kena ada kerjasama di antara lelaki dan wanita. Lelaki yang mengambil peranan, dan ketika yang sama, bila wanita berperanan di luar, lelaki menjadi pembimbing, lelaki menjadi pelindung, lelaki menjadi orang yang support di belakang. Barulah suatu agenda masyarakat itu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Contoh yang mudah, kalau buat program, ya, kalau yang jadi jawatan kuasanya lelaki je, ya, biasanya kalau lah persiapan tempat ni, ya, kalau dia bergaya air ni je kan, ada tak dia punya genasnya, ada dia punya perapi dia, asal ada air je kan. Kadang nasi lemak sebab bungkus macam tu je, biasa macam tu. Tapi kalau wanita yang buat event, buat program, biasa mereka lebih teliti. Sebab itulah lelaki dan wanita ini perlu bekerja sama, ya, dalam lingkungan batasan syariat, supaya kehormatan wanita tetap terjaga dan terpelihara. Walaupun wanita ini dilindungi oleh 5 lelaki, bernama ayah, bernama suami, daripada adik-beradik, anak lelaki dan semua lelaki, tapi Islam tetap, ya, mengatur, mengawal bagaimana perkara-perkara, contohnya, ya, skandal, ya, sumbang mahram, itu tidak berlaku. Jadi ini kesimpulan kat belakang saya tunjukkan dulu bagaimana hebatnya wanita. Dia boleh mencorak keluarga, masyarakat dan negara, tetapi dia kena ada 5 orang lelaki yang sentiasa support wanita ini. Baik tuan-tuan, puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke surat yang 36 tu. Mungkin saya tak akan baca satu-satu, dia dah lama sangat, habis satu surat dia baca tu kan. Tapi saya highlightkan poin-poin yang penting. InsyaAllah daripada sini yang akan datang saya akan terus masuk bab taharah, iaitu fokus utama dalam fiqh wanita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, keluarga adalah satu institusi yang penting dalam sebuah masyarakat, di mana masyarakat yang hebat lahir daripada keluarga yang berkat. Jatuh bangun sebuah masyarakat juga berrapat dengan sistem kekeluargaan yang ada. Dalam ini peranan wanita amat diperlukan bagi merealisasikan hasrat negara. Bukan sekadar hasrat negara, tapi itulah yang diharapkan oleh Rasulullah SAW di dalam menyampaikan risalah Islam. Betullah tuan-tuan puan-puan, perasan tak? Dalam perjuangan Rasulullah SAW menyampaikan agama yang dipelihara, yang dinaikkan martabatnya siapa? Wanita. Di zaman jahiliyah, wanita ini tidak ada tempat, ya? Tidak ada peranan, dan perannya hanyalah sekadar terlalu kecil, iaitu menjadi hamba kepada lelaki, dan dianggap sebagai harta yang boleh dimiliki daripada seseorang ke seseorang yang lain. Tetapi datangnya Islam menaikkan martabat wanita, dan wanita mempunyai peranan yang cukup besar dalam membantu Nabi Muhammad SAW. Contoh yang terdekat dibagi Rasulullah SAW, ya, Siti Khadijah. Pasti Siti Khadijah itu seorang yang kaya, dia tidak akan terarah dalam mengurus hartanya, menguruskan kehidupan tanpa bimbingan daripada Rasulullah SAW. Tak nafikan Khadijah adalah insan yang baik walaupun di zaman jahiliyah, tetapi apabila bersama dengan Rasulullah SAW,
maka peranannya itu lebih baik dan lebih terarah. Begitu juga dengan para wanita yang berada di sekeliling Rasulullah SAW yang dikenal sebagai Ummahatul Mukminin. Dan ini juga yang saya nampak hikmah mengapa Rasulullah SAW dibenarkan untuk berkahwin lebih daripada 4. Untuk apa? Untuk menjadi apa yang dialami, yang dilalui oleh Rasulullah SAW dapat diberikan gambaran yang sebenar melalui Ummahatul Mukminin. Sebab kita tidak akan tahu sebenarnya tentang seseorang sehingga kita bersamanya. Pasangan kita, suami kita, isteri kita, kita tak akan kenal kalau kita tak bersama. Di situlah baru kita kenal budi hati dia macam mana, tingkah lakunya macam mana, sikap dia macam mana. Kalau belum kahwin, nampak semua yang lelaki semua nampak handsome kan, nampak baik, nampak mancung. Yang perempuan tu, yang wanitanya semua nampak cantik, comel, baik, semua solehah gitu kan. Tapi bila bersama, oh begini rupanya. Jadi situlah bila kita dah bersama, kita dah manusia dan kawan-kawan, di situlah untuk kita saling bantu-membantu, baik memperbaiki dan sokong menyokong. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kisah-kisah wanita ini sangat banyak. Bagaimana peranan wanita dalam surah An-Nahl ayat 5, 32-34 menceritakan tentang Ratu Balqis. Jadi saya rasa tak pula cerita Ratu Balqis, semua dah tahu kan. Kalaulah dia tidak mempunyai kepimpinan, maka dia tidak boleh menjadi pemerintah negara ketika itu, sehingga dia boleh menilai tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Walaupun sebuah kerajaan yang mempunyai kekuatan, tapi kepimpinannya yang bijak dan tidak sombong, akhirnya dia menerima dakwah dan bersama dengan Nabi Sulaiman di dalam risalah tauhid, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketika itu mereka tidak beriman dengan Allah. Seterusnya kita lihat bagaimana Asia, ini kisah wanita yang dirapatkan di dalam Al-Quran. Asia kita tahu bagaimana peranannya menyelamatkan Nabi Musa yang ketika itu merupakan Nabi yang akan menghancurkan atau menjatuhkan Fir'aun dengan sifat sombong dan takaburnya. Tapi kerana keimanan yang ada pada Aisyah, kesabarannya, akhirnya kehebatan seorang wanita boleh menundukkan Fir'aun yang sangat sombong dan bongkar. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ada lelaki yang jahat macam mana pun, kalaulah wanita ini dia dengan satu sabar, kemudian lemah lembutnya, tidak beremosi, menggunakan bahasa yang baik dan menenangkan, cair. Lelaki kanan macam mana pun cair. Contoh, kalau kita lihat, mungkin ada pasangan lelaki yang tak nak solat, tak nak pergi mengaji. Biasanya apa kata-kata yang kita nak tegur dengan kawan kita yang tak pergi masjid, tak nak mengaji? Cuba wording yang biasa kita sebut, abang ni tak tahu dah, umur dah mati, nak kubur pun tak sedar diri. Kata gitu? Tidak juga. Pasal macam mana bahasa ni? Jadi buat mesti orang baik-baik, jadi cara baik, tapi kebiasaannya menyitulah dengan memerli, menyindir, Tapi kalau yang baik dia kata apa? Sampai bila nak macam ni? Jadi kata-kata yang baik, memberi semangat, maka itu boleh memberikan suatu yang baik, membimbing kepada suami. Tengok pula kalau si isteri pula yang tak baik, macam mana suami dia. Jadi di situnya cara untuk kita memberikan nasihat, memberikan bimbingan itu sangat penting. Dalam dakwah selalu kita mementingkan tentang apa yang kita nak cakap, tapi kadang kita lupa bagaimana kita nak menyampaikan sesuatu perkara tersebut. Apatah lagi kalau kita suka menghukum, ini masalah.
Abang tahu tak, abang kalau mencari bang dosa tau, ya, dosa memang. Kalau orang yang lelaki pula kata ni memang isni nusyus, asyik pergi jemput hukum, ya, kurang untuk memberi bimbingan. Jadi kalau kita membimbing mereka, memberi nasihat, tak kira lah, walaupun mungkin makan masa setahun, 2 tahun, tak apa, teruskan. Sebab itu adalah peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ingat, Allah Ta'ala tak lihat apakah natijah yang kita perolehi dalam perjuangan hidup kita, sama dalam masyarakat, dalam keluarga, negara. Allah Ta'ala tak tengok natijah dia. Kita akan tengok 100 hari selepas pemerintahan, kita nak tunjuk pada orang. Sebab itulah manusia. Tapi Allah Ta'ala akan melihat usaha kita, ya. Kalau nak kirakan tentang natijah, ya, saya rasa Nabi Muhammad SAW juga orang yang kekal selama 10 tahun, 13 tahun berada di Mekah. Berapa orang yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW? Tak ramai kan? Kalau Nabi Musa AS, berapa ramai pengikut dia? Tak ramai. Kerana Allah tidak melihat kepada natijah ataupun hasil yang diperoleh, tetapi Allah Ta'ala melihat kepada usaha yang kita lakukan. Itu beza pandangan kejayaan di sisi Allah dan di sisi manusia, ya. Dan kita lihat tu, saya nyatakan tadi kan, dalam perenggan yang kedua tu, dalam page yang ke-36, ya, kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, ya, mendapati peranan yang dimainkan oleh wanita zaman Nabi sangat besar. Bermula daripada pengasuh yang menjaga baginda, ya, kemudian ibu susu baginda Halimatus Sa'diyah, kemudian Ummu Aiman, isteri Rasulullah SAW, Ummahatul Mukminin. Semua itu memberi gambaran kepada kita bahwasanya wanita ini sangat hebat, ya. Wanita ini sangat besar perannya di dalam masyarakat. Justru itu kepada para lelaki tak ramai kat sini, ya. Jadi berilah peluang yang sepatutnya kepada wanita untuk berperanan di dalam keluarga dan masyarakat, bukan untuk suami sahaja. Betul, ya, wanita itu dijadikan untuk lelaki, tetapi bukan untuk sekadar memenuhi keinginan nafsu suami. Itu adalah sebahagian kecil sahaja. Tetapi peranan yang lebih besar untuk wanita, sebagaimana ditunjukkan oleh wanita dalam Al-Quran dan juga Ummahatul Mukminin dan salafus salih yang terdahulu. Bedakan wanita ini lihat perannya di dalam masyarakat, ini dalam keluarga, untuk membimbing, untuk memberi didikan kepada anak-anak. Peran siapa? Peranan wanita. Kalau wanita tidak mengambil peran tentang pendidikan anak-anak, siapa lagi yang diharapkan? Suami, lelaki, biasanya mereka akan berada di luar bersama dengan masyarakat, dengan urusan yang lebih besar. Tetapi untuk perkara-perkara yang detail-detail itu adalah tanggungjawab seorang wanita. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, realiti suasana kehidupan hari juga menyebabkan peranan dan tanggungjawab wanita semakin rumit, ya. Sebenarnya tidaklah rumit, cumanya bila kebiasaan budaya kita. Contoh, ya, tuan-tuan perempuan yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam masyarakat kita, budaya kita zaman 70-an, 80-an, ya, di mana kebiasaan wanita berada di mana? Berada di rumah, tidak bekerja dan sebagainya. Di situ kita melihat pembangunan masyarakat, ancaman terhadap masyarakat tidak begitu besar, ya, kerana kehidupan dalam masyarakat bertani. Apa cabaran dia? Cabaran dalam kelompok dia je lah. Cabaran-cabaran luar tidak ada. Tetapi apabila masuknya zaman penjajah, di situ sudah mula ada cabaran. Kerana bila ada penjajah, tuan-tuan puan-puan dah tengok cerita Mat Kilau kan, semua semangat kan. Tapi sebenarnya kita lihat bagaimana peranan wanita di situ dipaparkan kepada kita 3 watak wanita, ya? Wanita yang memang sentiasa memberi semangat, ya, kepada perjuangan suaminya. Wanita yang sentiasa memikirkan keadaan dirinya macam mana, dan dia seolah menjadi penghalang kepada suaminya untuk berjuang. Dan wanita yang berada di antara dua ini, dia melihat kepada keperluan keluarga, dan ketika yang sama
dia juga memberi sokongan kepada suaminya. Jadi itu menjadi suatu latar belakang dalam peranan wanita di zaman tersebut. Tetapi zaman sekarang memang sangatlah mencabar. Cabarannya bukan daripada sudut ekonomi, di mana wanita terpaksa bekerja untuk memenuhi keperluan. Kalaulah seorang lelaki saja yang bekerja, boleh hidup. Tetapi mungkin banyak perkara yang tidak dapat diperolehi, tak dapat dicapai kerana segi limitation of money, terpaksa bekerja dengan kos hidup yang tinggi. Kemudian segi pendidikan anak-anak juga sangat mencabar. Cabaran pendidikan ini bukan sekadar cabaran daripada luar, tapi kefahaman konsep pendidikan itu juga menjadi cabaran. Di mana hari ini ramai di antara masyarakat kita lebih mementingkan kepada akademik, pencapaian akademik, tanpa melihat kepada pembelajaran, pendidikan, pembentukan kemanusiaan, nilai. Itu menjadi masalah. Natijah dia hari ini kita lihat, walaupun kaya, walaupun berjaya punya jawatan, tetapi nilai-nilai kemanusiaan itu sudah tidak ada. Itu yang berlakunya penyelewengan, rasuah, kemudian kejadian sosial, macam-macam yang cukup parah berlaku di hadapan kita. Jadi justru itu memang pemerintah kini dia sebagai penjana ekonomi, penyumbang kepada pembangunan negara. Jadi memang sangat besar, sangat berat peranan mereka. Kalau tidak dilakukan, tidak dibuat, maka tidak menjadi kesalahan kepada wanita. Sebab itu bukan tanggungjawab orang kata segi agama, tetapi impaknya kepada masyarakat adalah sangat besar. Dalam bidang pendidikan memang ramai wanita, dalam kejururawatan kesihatan yang sesuainya memang wanita, yang memerlukan kepada kerja-kerja yang detail, lelaki tetap ada, dengan fungsi dan peranan yang sepatutnya dilakukan. Jadi mudah-mudahan memberi gambaran kepada kita, bagi wanita bukanlah sekadar untuk senang lenang di rumah sahaja, untuk nak rehat-rehat, tak salah. Tetapi untuk menjadi yang terbaik, maka sebaiknya kita ikut apa yang dilakukan oleh Ummahatul Mukminin yang sentiasa berperanan di dalam masyarakat, sama dalam ekonominya, atau dalam pendidikannya, atau dalam pembangunan masyarakat secara formal ataupun tidak secara formal. Yang itu mesti terlibat untuk menjadikan agama Islam ini agama yang dipandang tinggi di sisi masyarakat. Islam itu memang tinggi, Islam itu memang terbaik, tapi terkadang sikap dan juga tindakan orang Islam itu sendiri yang menyebabkan ianya dipandang rendah. Contoh ni, apabila ada seorang wanita yang mengaku sebagai muslimah, tapi membuat tindakan yang seperti itu, kemudian viral pula video seorang Kelantan tu yang kerja Kelantan hina Nabi pula, katanya ustaz. Jadi di sinilah yang menjadikan nampak Islam ini rendah, tapi Islam tetap tinggi, kerana ia suatu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu bagi wanita ketika itu perlu melihat aspek prioriti di rumah itu jangan diabaikan. Walaupun peranan dalam masyarakat, di dalam pekerjaan, tapi yang utama iaitu dalam rumah, maka tidak boleh diabaikan. Implikasinya apa, tuan-tuan dan puan? Kalau wanita tidak memberikan keutamaan pada keluarga, dia akan menimbulkan suatu lagi masalah pada masalah dalam keluarga. Jadi akan berlakulah krisis institusi kekeluargaan yang membimbangkan. Implikasi terhadap krisis ini jika dibiarkan pasti akan merugikan negara dalam jangka masa panjang. Jadi
Tidak nafikan kepentingan keterlibatan wanita dalam pembangunan, dalam pendidikan, dalam kemasyarakatan, tetapi yang menjadi keutamaan adalah di rumah. Di rumah tu apa dia? Iaitu menjaga hubungan yang baik dengan suami, menjaga kebajikan anak-anak. Jadi kita bagi-bagilah tengok masa dia. Sebab itulah tuan-tuan perempuan, dalam kita melihat pengalaman tuan-tuan perempuan, mungkin perempuan pun dah ada anak menantu, kita dapat rasakan hari ni dah ada relax sikit. Kalau dulu masa anak kecil-kecil, memanglah kalang kampung. Pengalaman saya sendiri dah tua, dia dah 55 tahun. Anak pun ada yang dah berkahwin, ada anak yang kecil. Jadi rupanya setiap masa itu keutamaan kita berbeza. Masa anak kecil-kecil di sekolah, tadikan lagi memang kita kena full attention, memberikan perhatian kepada mereka, kebajikan mereka. Masuk sekolah menengah, lagi kalang kampung dengan pengurusan harian dia bagaimana. Doa asrama, relax sikit pun tak boleh dibiarkan. Bila balik kita tengok bagaimana perkembangan mereka. Jadi hari ni bila dah ada di antaranya dah 4 orang dah boleh berdikari, kata 3 orang dah grad universiti, tinggal 3 lagi baru masuk universiti, dan 2 sekolah menengah, 2 asrama pula. Rupanya nampak lebih lapang, mudah untuk bergerak. Jadi di situ melihat di manakah keutamaan yang perlu kita berikan. Sebab itulah tuan-tuan perempuan, kalau hari ni tuan-tuan perempuan prioritinya kat mana? Majlis ilmu kan? Sebab dah selesai fasa-fasa anak-anak tu. Tapi jangan kita orang kata lepaskan peluang untuk memberikan bimbingan, memberi bantuan kepada generasi muda yang masih baru nak masuk dalam dunia kehidupan, membina kehidupan bersama keluarga dan sebagainya. Jadi saling bantu bantu. Ada masalah di dalam pasangan anak-anak ni, jangan pula kita jadi batu api. Kita yang bantu dia. Contohlah, kadang-kadang anak perempuan balik mengadu suami gini. Kita ni sebagai mak macam mana? Adakah kita nak panaskan lagi, marakkan lagi? Orang kata api yang sedang mula nak berputih. Jadi kita harus membimbing, berikan kesabaran kepada mereka, bantu sekiranya mereka perlu dibantu untuk menyelesaikan masalah. Selalu kan nak mula nak ni kan, dengan kehidupan, lepas tu dengan perasaan, lepas tu dengan anak dan lagi yang dengan kerja. Jadi itulah yang ibu bapa peran kita lah membantu mereka. Apabila keluarga mereka baik sebagaimana keluarga yang kita bentuk, maka masyarakat akan terus membangun. Jadi itulah dalam konteks hari ini, hebat, mereka lah ibu, mereka juga lah isteri, dan mereka juga lah penyumbang kepada kejayaan negara dan pembangkit serta pencetus generasi cemerlang. Tanggungjawab mereka di rumah bukan hanya menjaga makan minum, kesihatan dan keselesaan hidup berkeluarga, tetapi mendidik, mengasuh dan membimbing ahli keluarga ke arah kejayaan yang sebenar. Yang pastinya peran ini suka digantikan oleh lelaki. Sebab itu perempuan, wanita, dia perlu kemahiran untuk mengurus keluarga. Itu pun ada. Untuk kita mengelakkan diri kita daripada asyik kita mengeluh. Jadi bersama dengan masyarakat, bagus macam ni kita berkumpul, ada perkumpulan wanita, susun kehidupan kita supaya saat dalam kita akan belajar mengurus dan mematangkan pemikiran kita akan lebih rasional. Jadi maka tidak heranlah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat kemuliaan dan derajat kaum wanita, dan pada tangan mereka lah tercetusnya kejayaan keluarga, masyarakat dan negara. Sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang adil dan generasi yang hebat akan muncul seiring dengan kewujudan wanita yang hebat. Ini perlu kita pegang. Kalau kita nak hebat pemimpin dalam masyarakat kita dan negara kita, mesti ada wanita yang hebat, yang berani, yang tegas, yang mempunyai prinsip. Apabila mungkin ada di antara suami yang tidak begitu baik, suami yang tidak begitu berpegang dengan agama. Jadi wanita ini perlu tegas. Tentang perempuan mati Allah Subhanahu wa taala, saya perhatikan sebab saya biasa juga dengan masyarakat, lelaki dan wanita. Dalam pemerhatian saya, dalam usia 40 ke 50 tahun, biasa kecenderungan kepada agama
lebih pada lelaki ataupun wanita? Wanita lebih, ya, berbanding dengan lelaki. Lelaki ni masa saya empoi je, kadang nak mati pun buat tak kisah je, solat pun tak jalan. Tapi wanita, dia akan fikir, nak mengaji, kadang dia tak pandai, masuklah untuk mengaji. Lelaki yang tak malulah, tak apalah, nantilah. Itu kebiasaan lelaki. Minta maaf, saya sebut, mungkin ada yang mendengar ini di kalangan lelaki. Itu tidak nafikan, kerana kekuatan emosi, perasaan wanita itu apabila mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, daya juang kekuatan mereka lebih kuat, ya. Namun itulah Allah Subhanahu wa taala tetap meletakkan wanita ini di bawah lelaki. Sebab apa? Sebab wanita ini satu amanah Allah Subhanahu wa taala kepada lelaki, ya. Tak boleh ustaz kalau tak perlukan lelaki seorang-seorang je. Fitrah Allah Ta'ala jadikan begitu. Jangan kita sombong untuk melawan fitrah, Sebab itulah dalam Islam ni sistem cukup cantik, di mana wanita dijaga oleh 5 lelaki. Setiap fasa ni ada yang menjaga. Itu yang teruntung jadi wanita. Jadi lelaki, tuan-tuan perempuan yang tak ramai kat sini kan, kadang kesian kat dia. Kesian betul. Dah lah nak masuk syurga susah, tanggungjawabnya berat. Kalau dia dah baik, tiba-tiba anak isteri tak baik, dia pun terkait juga masuk neraka. Perempuan, dia biasa orang, okey dah. Suami tak baik, terpulang pada pandai-pandai dah kau. Anak, tak dengar kata tak pernah, pandai-pandai tu tengok bapak dia. Nafkah tu bapak dia, bukan tanggungjawab wanita. Tetapi oleh kerana peranan wanita, impak peranan wanita itu sangat besar, maka kerana itulah perlu dijaga, dilindungi dan dikembangkan oleh 5 jenis lelaki ini, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, dalam Musyawarah 40 itu benda menyatakan bahawa wanita itu adalah satu amanah. Kepada siapa? Iaitu kepada lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', ya. Lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Artinya wanita ini perlu diletakkan di bawah kepimpinan lelaki. Jadi lelaki dia kena hormat kepada lelaki, kena tunduk kepada lelaki, kena respect ataupun kena ikut, ya, berbincang dengan mereka, ya. Kerana dalam konsep kepimpinan ini bukan bermaksud arahan sahaja, tapi dalam kepimpinan Islam adalah konseplah asyura. Sebab tu dalam keluarga, suami-suami jangan nasi nak mengarah je, kena bincang, ya. Sebab dengan perbincangan itulah kita akan mendapat keputusan yang terbaik, ya. Dan melalui perbincangan itulah, ya, sesuatu perkara yang mungkin betul tetapi tidak diterima oleh satu pihak yang lain, ya, akhirnya boleh menerima. Contoh, bila nampak satu keputusan, kalau perempuan biasa kalau nak yang putih-putih je kan, tak berubah kan, susah nak berubah. Yang mengalah siapa? Kalau adalah pertikaian lelaki dan perempuan, siapa yang selalu mengalah? Lelaki mengalah. Sebab apa? Sayang dekat isteri dia. Itu biasa, ya. Tetapi mengalahnya lelaki itu bukan bermaksud, ya, apa yang dilakukan oleh wanita itu katakan betul. Cumanya dalam urusan dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti betul, yang pasti salah. Urusan kehidupan. Contoh nak beli rumah. Kalau perempuan suka rumah apa? Contoh dia, rumah double story, single story. Jadi dia nampak yang mungkin apa dia ada segmen-segmen tu. Sebab perempuan kan nak segmen tu. Dan lelaki, dia tak nampak, dia tu dapat rumah sebiji, selamat, okey dah. Tak kira bentuk macam mana pun tak kisah. Tapi perempuan nak rumah yang macam ni, macam ni, dia ikut je lah. Jadi bila urusan dunia ini, ya, bila berlaku pertikaian, biasanya lelaki adalah mengalah. Sebab dia bukan berkaitan dengan hukum. Cumanya terkadang menghukum pun, bila seseorang itu tidak boleh menerima ketika itu, tak pun bagi ruang dan masa. Contoh, mungkin ada di antara isteri yang
belum bersedia untuk memakai tudung, menutup aurat dengan cara yang sempurna. Macam mana? Biarkan saja ataupun ceraikan dia? Tidak. Tapi situ Islam mengajar kepada kita untuk bersabar. Siapa yang bersabar? Biasanya adalah lelaki. Ustaz, ramai lelaki yang pandai baran. Perempuan jarang pandai baran kan? Tak ada. Tapi biasa balik pinggan, biasa marah-marah, biasa merajuk. Tapi dia tak dikatakan panas baran. Sebab cara wanita dalam meluahkan emosinya itu bukan cara marah-marah. Caranya apa? Merajuk. Lelaki ni pun bila dah merajuk 2 hari tak cakap, masuk bilik kunci bilik Allah, macam mana pula dia pun lembut suami. Kalau lelaki yang tak baik lah kan, tak kena sikit penampur, marah, tengking-tengking. Jadi ini adalah sikap yang tidak baik, yang perlu diperbaiki. Jadi bila kepimpinan, dia tidak boleh sikap panas-panas. Kepimpinan Islam dia perlu berbincang, perlu bertolak ansur. Jadi menjaga wanita tidak hanya memberi makan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal semata-mata, tetapi skop tanggungjawab ini adalah lebih luas hingga ke aspek didikan, kasih sayang, kepimpinan dan sebagainya. Jadi ini yang perlu difahami oleh lelaki. Jadi kepimpinan lelaki bukan dari sudut bagi nafkah saja, tetapi dari sudut apa dia? Aspek didikan, macam mana nak mendidik wanita, mendidik isteri, nak memberikan kasih sayang. Kasih sayang bagaimana? Ustaz-ustazah pun sebut, bila kita nak berikan kasih sayang berbeza. Ada orang sayang cukup dengan kata-kata, cair dia. Ada orang kasih sayangnya perlu bagi duit setiap bulan RM500 cukup. Ada orang kasih sayang tak apa, dia bagi pujian dan penghargaan dah cukup. Jadi di sini lelaki dia perlu memahami bagaimana dia perlu menunjukkan kasih sayang kepada pasangan dia. Tanggungjawab siapa pula yang nak mengajar? Kembali kepada ibu juga. Bagaimana seorang lelaki yang mempunyai sikap prihatin, kasih sayang dan boleh meluahkan perasaan. Tanggungjawab perempuan juga. Jadi kembali kepada perempuan, seorang ibu mendidik anak lelaki. Jadi jangan salahkan lelaki-lelaki yang mungkin tak pandai nak berbahasa basi dengan bahasa kasih sayang, nak bercinta. Jangan salahkan terus kepada lelaki, sebab ia bukan kemahiran yang dipelajari. Jangan salahkan terus kepada lelaki yang tak tahu nak berterima kasih. Sebab terima kasih adalah suatu budaya yang perlu dibudayakan. Di mana? Di rumah. Jadi kena didik, ajar anak-anak membiasakan dengan berterima kasih. Jangan marah kalau lelaki tak tahu nak angkat pinggan pergi dapur nak basuh. Sebab apa? Sebab tak biasa. Siapa yang sepatutnya membiasakan? Ibu bapa juga di rumah. Jadi nampak tak, kehidupan ini satu rangkaian. Kalau ada lelaki yang tak baik, juga disebabkan oleh kesan daripada didikan, ibu bapa di rumah, dia akan terus berpusing. Jadi bila kita nampak ada kekurangan, kelemahan pada pasangan kita, kita baiki sama-sama. Lebih-lebih lagi urusan lelaki ketika berada di rumah. Lelaki kalau urusan di luar itu memang part dia. Nak tanya, kalau kereta rosak, Tuan Ji tahu kan kat mana nak baiki kan? Semua tahu kita lelaki. Tapi katanya perempuan, kereta mati, apa dia buat? Kereta mati tengah jalan, apa dia buat? Telefon. Orang lelaki bila kita rosak, dia tahu dia akan okey, pergi dia terus dia cari workshop. Orang perempuan dia akan terbang, kita tak hidup. Kerana abang dia pun bukan tahu masa kereta pun kan, dia hantar. Tapi itu biasanya cara orang kata cara berfikir secara spontan, bukan tak baik. Maksudnya sebab dia tahu lelaki adalah suami dia, contoh ayah dia. Sehingga anak saya dia tahu, dia kata kalau kereta rosak telefon ayah, dia okey, sebab dia tahu ayah ada solusi. Saya kata jika saya berada di Mekah, anak saya di USJ, masuk di USJ, kereta dia tiba-tiba mati.
Saya kata, kenapa dah tempoh hari yang boleh buat apa kat muka? Jadi saya kata, okey, hantar workshop ini. Nanti saya call workshop ni. Saya kata, anak saya kata mati kat di sini, tolong tengokkan. Kebetulan dekat je workshop tu kan. Lepas tu apa-apa charge, you bagi tahu saya terus transfer daripada sana. Saya nak pun seronok lah. Ada satu ketika kereta dia tiba-tiba mati dekat highway. Bila highway, kita tahu nak cari mana kan. Yang pertama cari towing. Teruslah cari towing. Anak pun duduk lego ya sampai. Jadi sebab apa? Sebab lelaki serta ada qiwamah, cara cari penyelesaian. Okey. Jadi itulah tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab lelaki adalah untuk memimpin wanita daripada sudut tanggungjawab untuk memberikan nafkah yang utama, kemudian segi didikan, kasih sayang, kepimpinan dan sebagainya. Tetapi nak melahirkan lelaki yang mempunyai kepimpinan seperti itu, dia akan kembali juga kepada wanita. Jadi lihatlah kepada anak-anak lelaki kita, bagaimana kita membentuk mereka, bagi ruang kepada mereka untuk meluahkan perasaan, supaya nanti jadi seorang lelaki yang boleh meluahkan perasaan kepada pasangan dia. Bagi ruang, biasakan anak untuk berterima kasih kepada ayah dan ibunya. Kita cakap terima kasih ayah, kita pun ucapkan terima kasih kepada anak. Maka anak nanti dalam family dia juga akan biasa dengan berterima kasih. Biasakan juga dengan sikap meminta maaf. Bila salah, akui kesilapan dan meminta maaf. Kita pula bila orang salah, janganlah terus hukum. Ini bila salah memang kau nak jadi macam tu, sama je bapak kau. Jangan begitu. Bila silap, dia maafkan, sorry Umi, silap saya, tak apa, dan kali ingat lagi. Jadi bila dia memaaf, kita memberikan kemaafan pada dia, dia akan nanti mempunyai keyakinan diri dan mempunyai sifat tawaduk. Tapi kalau kita tak boleh menerima kesalahan dia, tak sedia maafkan kita, bahkan kita akan marah, apa dia buat? Jadi bila buat kesilapan, dia akan sorokkan kesilapan dia, dan dia akan lebih apa dia? Menipu. Bila ada sifat menipu ini bahaya. Dalam kepimpinan, sekali dia menipu, banyak lagi perkara yang dia akan lakukan penipuan, Jadi hadis-hadis itu pun banyak yang menyatakan tentang kepentingan kepimpinan lelaki terhadap wanita, Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap kamu juga akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang dipimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi antara itulah tanggungjawab membantu serta membimbing wanita menuju syurga diserahkan sepenuhnya kepada lelaki. Tengok Kalaulah wanita itu masuk neraka disebabkan kecuaian lelaki, lelaki juga akan tertarik sama juga masuk neraka. Tapi kalau suami masuk neraka, isteri dia tak tertarik. Sebab segi konsep tanggungjawab itulah yang menjadikan lelaki tadi terpalit dan terkait sama. Kegagalan lelaki mendidik dan menjaga wanita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Betul kan? Selalu bila kita nak carikan menantu lelaki, akukah menantu idaman anda? Kita nak yang soleh. Yang soleh itu mestilah berasaskan kepada ilmu. Bila ilmu kemudian diamalkan, ilmu juga menjadi yang terbaik. Tapi terkadang ada juga orang yang baik, cuma dia bukan dalam bidang ilmu agama. Jadi kalau dah ada nilai-nilai yang baik, alhamdulillah, yang ilmu agama itu kita tambahkan lagi. Jadi setakat ni menantu saya pun mana lagi ustaz. Ayah ustaz, mak ustazah, anak-anak tak nak ustaz. Tapi betul, bila saya tanya anak-anak saya kan, dia kata kenapa tak nak ustaz? Takut lah ya. Takut dengan apa yang ditonjolkan oleh ustaz-ustaz yang tidak baik. Kan baru ni kan ada ustaz yang menjadi pengurusi tahfiz lagi. Betul tak betul, wallahu a'lam. Tapi serahkanlah kepada pihak yang bertanggung jawab. Itu belum dari banyak kes,
Dan saya sendiri terlibat dalam menguruskan kes-kes seperti ini yang melibatkan so-called namanya ustaz. Kerana saya pun sedih, malu juga nak cakap ustaz bila kata kenapa ustaz jadi macam ini. Itulah orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya ini sangat berat. Dalam mata Zubat disebut wa alimun bi ghairihi lam ya'malan wa adabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim tidak beramal dengan ilmunya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah berhala. Dalam Quran disebut ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman yang tahu ilmu agama, bercakap pasal agama, kenapa kamu tak buat apa yang kamu cakap? Kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar Allah, engkau berkata apa yang tidak kamu lakukan. Jadi itulah kita didik anak-anak kita dalam bidang agama, suatu kemuliaan, dan menjaga ilmu dan mengamalkan ilmu juga itu suatu kewajipan dan suatu kepentingan. Kalau tidak, ia akan menjadi fitnah. Ustaz yang dia ilmu itu jadikan sebagai loncatan untuk memudahkan mendapat perhatian, senang nak dapat duit, senang nak dapatkan habuan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ini tak mustahil berlaku. Sebab kalau yang kita didik dalam ilmu semua nak straight A, straight A, straight A kan. Walaupun dalam pendidikan agama sama juga, periksa dapat berapa, pointernya berapa, pendidikan agama SPM dapat berapa A. Dia tidak tekankan kepada nilai. Ini adalah natijahnya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga agama Islam ini dan juga para ilmuwan agar mereka tidak tergelincir daripada landasan agama. Baik, itu yang pertama, dimaksud wanita adalah satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak baca semua, jadi tuan-tuan boleh baca. Tapi nak tekankan kejayaan wanita ini bergantung kepada kepimpinan lelaki. Keterampilan seorang wanita juga bergantung kepada kepimpinan seorang lelaki. Kalaulah seorang lelaki yang hanya menganggap wanita sebagai hamba dia, orang suruhan dia, memenuhi hanya nak beli keperluan dia, dia akan menjadi orang yang berada di rumah, yang kerjanya masak, lepas tu jaga rumah macam kerja-kerja bibi. Kalau kerja bibi rasanya lebih baik. Kalau orang itu punya keterampilan kepimpinan, hayalah bibi. Berapa gaji bibi? 1,500, 2,000 ringgit. Sedangkan impak dia kepada masyarakat lebih besar. Itu contoh lah kan. Kalau nak makan sedap je, kahwin dengan chef. Jadi kena tengok apakah potensi kelebihan yang ada pada wanita di rumah. Kalau dia mempunyai kepimpinan, ketengahkan dia di dalam masyarakat. Kalau dia tak mampu, dengan keadaan kita jaga. Begitu ya. Baik, yang kedua tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, di mana perempuan ini diletakkan di bawah tanggungjawab seorang ayah. Itu yang pertama. Apabila dia belum berkahwin, seorang ayah perlu memastikan didikan agama yang sempurna untuk anak-anaknya. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan, dalam mendidik anak-anak yang sangat penting adalah pendidikan agama yang dikenal sebagai fardu ain. Itu asas dia. Pastikan anak-anak kita boleh solat, memahami solat, dan dia tahu kenapa dia solat. Rukun-rukunnya mestilah dia tahu kan. Anak-anak kita di sekolah semua dah hafal, sebab kalau tidak dia tak lulus peksa kan rukun solatnya semua. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana nak menghayati ibadah solat di dalam kehidupannya. Kena sentiasa tanya, sentiasa tanya solat subuh. Kok mana pun nak kena kejutkan kau tidak asyik subuh aja lah jadinya, walaupun dah besar. Kadang saya balik rumah tanya, Din kau dah solat Din? Ustaz tu dia tanya juga, sebab itu adalah menjadi asas kepada agama ya. Kena tekankan tentang kewajipan menutup aurat ya, dan kesalahan ya, yang besar kerana tidak menjaga aurat ya, ataupun didedahkan aurat kepada orang lain ya. Jadi memang tak nafikan wanita menjaga anak perempuan ini satu cabaran yang sangat besar ya. Umumnya perempuan bukan ujian besar bagi si ayah. Sebenarnya seorang merasa gelisah dengan keadaan anak perempuan. Kalau kita zaman Nabi SAW, apabila
seseorang itu diberikan, dianugerahkan anak perempuan, zallat wajhuhu muswadda, ya. Jadi mukanya sedih, kusam menjadi hitam. Bawa kazim, dia marah kenapa dah diberikan anak wanita, ya. Tapi tuan-tuan perempuan, antara anak lelaki dan perempuan suka yang mana? Dua-dua itu memang orang yang solehah, beriman dan kan. Tapi kebiasaannya, orang kata untung kau dapat anak perempuan kan, senang saja tolong di rumah. Anak lelaki macam itu dah, lelaki tahunya kudu kilir. Itu kebiasaan dia. Tapi sebenarnya memang sama saja di antara lelaki dan perempuan. Cumanya cabaran untuk wanita ini adalah lebih besar dibandingkan dengan lelaki, ya. Nah itulah Allah Ta'ala pun merakamkan dalam Al-Quran kan, apabila wa idza busyira ahadun bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim, surah An-Nahl ayat 58, panjang ayat tu. Sini sudah terjemahannya saja. Tapi itu kebiasaan manusia apabila seorang itu dia menerima anak wanita, cabarannya memang cukup besar. Hari ini pun sama, bila kita ada anak wanita, anak perempuan, kalau terlibat dengan ketelanjuran, dibandingkan dengan lelaki, kerisauan kita di mana? Lelaki ke perempuan? Perempuan. Ya, implikasi pada dia dengan mengandung lagi, macam mana dengan tekanan emosinya lagi. Lelaki, itu biasa je. Kebiasaannya macam, tetapi sebab itulah dia mencabar. Dan kena kesukaran untuk mendidik anak perempuan ini lah, ya. Suatu ketika apabila seorang, ya, wanita datang menemui Aisyah membawa 2 orang anak perempuannya dan minta kepada Aisyah. Ketika itu Aisyah tidak mempunyai apa-apa kecuali buah kurma. Lalu Aisyah memberikan buah kurma kepadanya, dan orang itu menerima kurma tersebut walaupun sebiji. Seorang ayah, seorang, ya, lelaki bertemu, ingin berjumpa dengan Rasulullah, meminta bantuan makanan. Maksud Rasulullah tak ada, dia ada Aisyah, tapi yang ada hanyalah sebiji buah kurma. Maka si ayah tadi diberikan buah kurma ini untuk anak perempuannya. Jadi bila lelaki tadi bersama 2 anak perempuannya pergi, Aisyah pun menceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda, sesiapa yang diuji dengan anak perempuan kemudian dia mampu membuat baik kepada mereka, maka anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang daripada siksa api neraka. Itu kelebihan dia. Siapa yang diberikan, ya, anak perempuan dan dia berjaya mendidik anak perempuan yang menjadi anak yang solehah, ya, sentiasa mendoakan kepada ibu bapanya, maka dia akan menjadi penghalang daripada azab neraka Allah. Ya, mudah-mudahan siapa yang berikan anak-anak perempuan yang solehah, ya, menjadi qurratu ayun, penyejuk mata hati, dan menjadi penghalangnya daripada masuk neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi memang tuan-tuan perempuan, saya kadang bila melihat anak-anak dan besar perempuan, anak saya 4 orang perempuan, 1, 2, 3, 4 semua perempuan. Kemudian yang kedua, keempat, kelima dan keenam lelaki. Jadi itulah saya doakan, ya, khusus saya untuk menjadikan dia mempunyai ilmu agama dan sekolah agama, dan dia berminat dengan ilmu agama. Sebab kadang anak-anak ni pun, ya, kita nak dia belajar agama, tapi anak-anak yang tak nak. Pernah berlaku di kampung saya sendiri, seorang ustaz yang menjadi ustaz yang mengajar saya masa kecil dulu, anak dia pun saya tolong ambilkan sekolah, ya. Siapa yang tak nak anaknya jadi orang alim, tetapi anaknya pun tak menjadi, ya, tak jadi ustaz. Bahkan bukan sekadar tidak jadi ustaz, tetapi menjadi masalah di dalam masyarakat. Nak salahkan siapa? Saya kata jangan salahkan siapa-siapa. Kita berusaha untuk membantu dan mendoakan mereka. Jadi bila empat ni saya tengok perhatikan ada suatu ketika, ya, bila bercakap ni saya tahu walaupun dia bukan bidang agama, sebab itulah bidang masing-masing kan, sekolah kan. Ada yang jadi lawyer, ada jadi accountant, ada juruterus perempuan ni. Tapi saya kata yang penting kefahaman Islam itu betul, ya, dan dia boleh membimbing suaminya dengan kefahaman agama dengan lebih baik, ya. Sebab kalau nak, tu katanya tadi, kalau nak menantu lelaki kalau boleh jadi ustaz, tapi saya katakan, ya, biarlah dia yang solehah. Ustaz yang berilmu itu yang baik. Kalau orang biasa pun orang yang soleh, dan itu lebih baik sekiranya dia sedia untuk belajar dan
tegur dan tahu untuk menghormati orang lain lebih baik daripada kadang setengah ustaz tak masa sebut yang sikapnya sombong dan takabur, tidak boleh ditegur. Apa tanda yang bila mula-mula ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Sedangkan dalam Islam banyak yang boleh. Okey, itu pandangan peribadi saya sendirilah ya. Jadi tuan-tuan perempuan ini menjadi hebat kerana dipimpin oleh lelaki. Yang pertama adalah ayah. Sehingga Nabi sebutkan kelebihan bagi ayah yang berjaya mendidik wanita menjadi solehah itu, dia menjadi penghalang kepada api neraka. Yang kedua, wanita menjadi hebat sebab dia ada seorang suami. Isteri adalah aset utama suami menuju ke syurga. Selalu saya sebutkan, pintu syurga bagi wanita adalah suami. Sebab tu jangan derhaka kepada suami. Suami pula lelaki buat gunakan senjata dia. Kau tak taat, nusyud, masuk neraka. Kau nusyud, masuk neraka. Minta salah menggunakan senjata. Jadi dijadikan wanita ini sebagai individu yang perlu taat kepada suami kerana ada kepentingan dalam wujudkan satu keluarga yang harmoni, yang terurus. Ada ketua, mestilah orang bawah itu kena taat kepada suaminya. Namun ketaatan itu ada batasannya ya. Suami juga perlu jadi contoh terbaik kepada isteri. Itu yang terbaik. Tapi kalaulah ditakdirkan dapat suami kurang baik, nampak macam mana? Sebab ramai wanita kat sini kan, mungkin ada wanita ada dapat anak nanti dapat menantu lelaki. Lelaki sepatutnya yang terbaik, yang lebih baik daripada isteri. Tapi dalam situasi hari ini, dalam pentas yang terbuka, pembelajaran terbuka, kerana akademik pun wanita lebih baik. Yang dapat lulusan 12A siapa? Kebanyakan adalah perempuan. Yang lelaki alamak, dan semua cangkul dapat 7 ya. Jadi bila dapat pasangan yang tidak baik, yang pertama sekali kita tengok pada agama. Agama ni bukan ilmu agama ya. Kalau macam itu anda akan berkahwin dengan orang yang mempunyai sijil agama. Tengok sikit praktikal agamanya itu bagaimana. Sebab itu saya katakan tadi, agama bukan hanya dilihat daripada sudut sijilnya, tetapi segi penghayatan dan pengamalannya. Dalam kehidupan saya pernah berpengalaman dalam hidup. Ada seorang yang bukan ustaz, hanyalah seorang jurutera, bekerja di kilang, tetapi sikapnya itu melebihi daripada ustaz. Segi kepimpinan dia, segi pemurahnya, segi membimbingnya, segi nak tahu, sampai dia sanggup datang ke semata-mata dia bawa buku, ustaz tolong terangkan apa maksud daripada perenggan-perenggan ini. Kita tu pernah bahasa Arab ya? Dia tak belajar bahasa, tapi dia nak belajar. Nampak segi agama itu ada pada dirinya, bukan hanya sekadar pada sijil dan juga pendidikannya ya. Okey, baginda Rasulullah SAW sering mengingatkan suami agar bertanggungjawab kepada keluarga kerana dia adalah sebagai ketua keluarga. Di hadapan Allah kelak si suami akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Dan hadis di Jabir radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW bersabda, wahai para suami, bertakwalah kepada Allah dalam urusan isteri. Sesungguhnya mereka itu adalah sebagian daripada kamu. Kamu mengambil mereka dengan amanah Allah, menjadikan halal kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Kamu berkewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka. Jadi yang kedua tadi, kita lihat bagaimana wanita itu dijaga oleh suami. Jadi kita bagi wanita, tuan-tuan perempuan sebagai wanita, kalau suami tak boleh nak memimpin, kita bimbing dia untuk memimpin. Jangan kita ambil alih tugas lelaki. Selalu Ustazah bila dia ceramah dikongsikan, selalu ingatkan pada wanita, jangan ambil alih kerja suami. Nafkah, dia ada kerja walaupun sikit apa. Gaji kita berapa? Ajar gaji sebulan 10,000 kan. Contoh suami kerja 1,000, 2,000 kan. Tak apa, biar dia kerja. Dan 1,000, 2,000 telah dibelanjakan untuk keluarga. Yang lain kita tampung, kita bantu. Janganlah dah belikan pula lapang setakat gaji 2,000, 3,000. Tak payah kerja lapang, duduk kat rumah je diam. Pergi masjid je. Akan je lalu yang ada.
kereta rosak. Anda tahu soal apa? Saya panggil pemain saya dah biasa kan. Dia ada kerja, ada kilang ataupun bank rosak. Apa relax dia. Ini sesuatu yang silap. Apabila lelaki suami tidak diberi peranan, tidak diperanankan, akhirnya dia kenapa? Jadi manja dan dia tidak menaikkan tanggungjawab. Ya. Baik, terusnya ketika saudara lelaki. Yang inilah yang akan menjaga wanita apabila ayah tidak ada, suami tidak ada. Siapakah yang bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan wanita? Adalah adik beradik. Itu katakan untung seorang wanita. Ketika dia kecil, ya, ada ayah jaga. Bila dia kahwin, ada suami jaga. Bila suami dah tak ada, ayah dah tak ada, maka adik-beradik lelaki lah yang bertanggungjawab untuk menjaga lelaki. Apabila ayah maupun suami sudah tiada, tanggungjawab menjaga maruah wanita berpindah ke bawah saudara-saudaranya yang lelaki. Mereka perlu memberi perhatian kepada saudara-saudara perempuan, maksudnya adik perempuan di samping keluarganya sendiri. Dia ni pun kena didik juga. Bila ada anak lelaki, kena sertakan adik, abang kena jaga kakak, jaga adik. Selalu daripada kecil pasakkan, tekankan adik ataupun abang yang lelaki adalah wali kepada kakak, lali kepada adik perempuan. Tekankan begitu supaya dia tahu itu adalah tanggungjawab dia. Kalau kakak nak pergi seorang-seorang, pastikan pergi dengan abang, abang adalah wali. Atau dengan adik, nak jumpa kawan, pastikan kena ada orang yang temankan. Jadi bila kita biasakan tentang adik-beradik ni kena jaga yang sebelah perempuan, adik perempuan, maka yang lelaki dia akan bertanggungjawab. Kalaulah yang diharapkan ialah tak apalah, ada kakak nanti tolong adik, kakak nanti tolong gosokkan baju adik, kakak nanti belanja adik. Apa yang dia nampak? Dia nampak adalah dapat sesuatu daripada kakak dia, yang perempuan dia. Kat rumah pula adik pula yang serve kepada abang. Jadi ini sangat bahaya, kena menjadikan lelaki-lelaki adik-beradik ni dia kurang bertanggungjawab, apatah lagi nak ambil berat kepada adik-beradik perempuan yang sudah tidak ada tempat untuk bergantung. Sebenarnya cantiklah, dari sana tidak akan ada perempuan-perempuan yang melarat kalau bercerai daripada suaminya. Adik-beradik dia akan bertanggungjawab. Kalau ayah dia tak ada, kalau ayah masih ada, dia balik ke mana? Balik ke rumah ayah dia. Ayah dia akan menjaga kehormatan dia, memberikan makan minum yang sepatutnya. Kena memberi makan dan minum, bukanlah dimang pula. Ayah, suami saya dah tak ada, dulu suami bagi 1,000 sebulan, ayah bagi 500 sebulan, okey lah. Kadang ayah sendiri pun nak sebaik besar. At least ada tempat untuk bergantung, mengadu masalah dan menjaga kehormatan dirinya. Itu yang ketiga, iaitu saudara lelaki. Jadi banyak kisah. Satu kisah yang saya ambil ini, sebab saya nak habiskan tentang ni, tuan-tuan boleh bacakan bagaimana berlaku di zaman Rasulullah SAW kan. Tentang orang kaya dan orang miskin. Jadi situ kita melihat bagaimana perebutan ataupun usaha untuk mendapatkan air zam-zam itu sendiri juga dijaga oleh orang-orang yang di kalangan Bani Hashim itu sendiri. Jadi peranan lelaki di situ memang sangat penting. Disebabkan Ibn Hajar Al-Haytami berkaitan ke seorang lelaki kaya menuju ke Mekah untuk menaikkan haji. Setiap menjadi Mekah, beliau menyimpan wang dinar 1,000 dinar kepada seorang yang jujur dan berakhir. Kemudian beliau bergerak menuju ke Arafah untuk berwukuf. Setelah selesai melaksanakan amalan-amalan haji, beliau kembali ke Mekah dan menuju rumah seorang yang menyimpan wangnya dulu, namun dibeti orang tersebut telah meninggal. Lantas si kaya bertanya kepada keluarga si mayit tentang wang tersebut, dan keluarga si mayit jawab, kami tidak tahu apapun tentang perkara tersebut. Akhirnya si kaya bertanya ke seorang ulama di Mekah tentang masanya. Lantas ulama itu menyarankan agar si kaya pergi ke Telaga Zam-Zam, dan pada waktu malam dia melihat di ke dalamnya sambil menyeru nama si mati, sehingga si mati termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Maka dia akan menjawab panggilan tersebut tanpa mendengar. Si kaya pergi menuju Telaga Zam-Zam, dan pada waktu malam
dan memanggil seorang perempuan yang telah meninggal tadi, namun panggilan tidak jawab. Pada keesokan harinya orang tadi berjumpa balik kepada ulama dan menceritakan apa yang berlaku. Jadi bila mendengar perkara tersebut, maka dia terus mengucapkan kalimat istirja, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada semata sebut tidak termasuk dekat syurga. Sekarang cuba kamu pergi ke Telaga Bahar Hud yang terletak di Yaman, dan seru nama si mati di sana pada waktu malam. Sekiranya si mati masuk dalam kalangan penghuni neraka, si mati akan jawab panggilanmu. Ketika itu tanyakanlah kepadanya. Setelah mendapat nasihat, maka ulama tadi pun pergi Yaman dan disampai sana panggilan itu disahut. Lantas si kaya bertanya, di manakah kau simpan wang saya? Si mati menjawab, saya menyimpannya di sebuah rumah, di rumah saya tidak percaya kepada siapa termasuk anak saya sendiri. Sekarang pergilah engkau untuk mendapatkannya. Kemudian sikit tadi, adakah menyebabkan engkau berada di sini sedangkan engkau orang yang baik? Kami semua bersangka bedakmu. Maka dia jawab, aku mempunyai seorang saudara perempuan yang miskin dan aku tidak pernah memperdulikannya dan bagaimana hal keadaannya serta tidak merasa kasihan kepadanya. Maka kerana itulah Allah telah menyiksaku di sini dan menempatkanku di neraka jahanam. Tengok, dia nampak lelaki itu jujur, duit dia tak usik, tapi cuma satu, dia tak jaga kebajikan adik-beradik perempuannya. Jadi itulah yang perlu kita fahami oleh para lelaki. Tanggungjawab kita bukan kepada isteri, juga kepada adik-adik perempuan yang menjadi tanggungjawab kita sebagai wanita. Yang keempat ialah anak lelaki. Jadi anak lelaki ini pun perlu dididik untuk menjaga wanita, menjaga ibunya, sebagaimana kita nak tahu kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana dia bersusah payah untuk menjaga ibu dia, nak menghajikan ibu dia, dengan persiapan mendukung lembu, mendukung lembu itu untuk menjadikan tubuhnya kuat dan juga mendapatkan bekalan untuk menaikkan ibadah haji. Seorang yang tidak dikenal di dunia tetapi dikenal di kalangan ahli syurga. Dia penduduk langit daripada para malaikat, sehingga diceritakan masa dia meninggal dunia, tidak ada orang yang menguruskan, tetapi diuruskan oleh para malaikat. Wasqalnya yang cerita yang sangat masyhur kerana kebaikannya menjaga ibu dia. Dan ini pun kena didik anak-anak kita untuk dia sayang kepada ibu dan ayah. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak disayangi, dia tidak akan menyayangi. Yang terakhirlah semua lelaki, di mana dalam keadaan kita apabila ada para wanita yang dianiaya, yang dizalimi, maka menjadi tanggungjawab kepada semua lelaki untuk bangkit menjaga kehormatan seorang wanita, sebagaimana berlaku di zaman Rasulullah SAW, di mana disebutkan dalam sirah Ibn Hisham, ada orang Yahudi yang cuba untuk menjatuhkan maruah, ataupun menganiaya wanita di kalangan muslimin sehingga berlaku perangan, dan Rasulullah SAW mentahkan untuk memerangi Bani Qainuqa ini kerana sikapnya terhadap wanita muslimah. Jadi para lelaki perlu sensitif apabila berlaku apa-apa yang melibatkan pada wanita, bukan lelaki-lelaki yang mengambil kesempatan. Jadi tuan-puan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab yang ketiga daripada bahagian yang pertama tentang pentingnya peranan wanita dalam negara dan keterampilan kebolehan wanita berperan dalam masyarakat, dalam keluarga adalah di bawah tanggungjawab para lelaki, para suami, para ayah, para lelaki yang secara umumnya. Jadi nak simpulkan, untuk menjadi wanita yang hebat perlu ada lelaki, dan lelaki nak jadi hebat juga dia perlu bimbingan dan juga didikan daripada wanita. Artinya wanita dan lelaki adalah satu kita panggil apa? Suatu entiti yang saling lengkap, melengkapi, bantu untuk apa? Untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah setakat itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ia dapat memberikan suatu penjelasan berkaitan dengan prinsip dan juga pandangan hidup di antara wanita dan juga lelaki. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan saya daripada firman saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma rzuqna fahma, Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma ij'al liman ya'mal bima 'alimna waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlasin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.